Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna tasyira kulla asir alaika yasir. Allahumma taminna bil khair birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya muliakan Fadil Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Adi Hanafiah bin Abdul Razak, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian yang mengikuti program kita secara atas talian kuliah falak yang merujuk kepada pembicaraan kita dalam kitab Manzumah Manazilul Qamar. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kita dah masuk pada lepas daripada pertengahan daripada bulan Syawal, alhamdulillah, bersamaan dengan 17 Mei 2022 Masihi. Dan setinggi-tinggi kita syukuran banyak pada Allah Subhanahu Taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama dengan apa dia tuan guru kita pada Ustaz Hanafiah dalam kuliah yang terakhir daripada bacaan kitab kita, kitab Manzumah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita tidak akan secara spesifiknya merujuk kepada presentation ataupun kepada kitab, tetapi insya-Allah pada tuan guru kita akan membicarakan ataupun memberikan suatu gambaran ataupun kesimpulan daripada perbincangan yang telah pun kita langsungkan selama hampir lebih pada 30 siri sebenarnya, lebih pada 30 siri perbincangan kita dalam kitab Manzumah Manazilul Qamar ini. Dan setinggi-tinggi penghargaanlah di pihak kami Jabatan Mufti Negeri Perak kepada Fadil Tuan Guru kita atas kesempatan masa yang diberikan pada setiap waktu yang telah pun kita tetapkan. Sepatutnya Selasa, tapi kadang-kadang oleh kerana pihak kami pun ada program-program dan sebagainya, tapi tak dapat. Okey, baik. Jadi sebagai insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kalau boleh ada apa-apa soalan berkaitan dengan apa yang kita bicarakan pada pagi ini, ataupun mungkin ada beberapa isu yang nak diutarakan berkaitan dengan ilmu falak, maka tuan-tuan saya mohon supaya dapat kemukakan soalan dengan lebih awal untuk insya-Allah saya raikan. Kerana kita punya sesi pada pagi ini tak baca kitab ataupun tak merujuk kepada kitab. Jadi insya-Allah tuan-tuan, selepas ni saya akan cuba untuk memberikan ruang kepada Fadil Tuan Guru kita untuk memberikan sedikit kesimpulan kepada perbincangan kita pada pagi ini, dan kemudian kita akan bersembang-sembang lah. Bersembang-sembang. Pagi ni kita santai-santai je tuan-tuan, untuk kita berikan satu ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk cuba nak mendalami lagi kitab yang telah pun kita baca selama lebih daripada 30 siri ini. Baik, sebelum saya serahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz Hanafiah, suka saya nak kongsikan juga tuan-tuan gambar yang telah pun saya sahkan dengan Fadil Tuan Guru kita. Pengarang kitab yang kita baca ini iaitu kitab Manzumah Manazilul Qamar yang dikarang nazamnya itu oleh Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani Al-Bahrain. Kalau nanti mungkin Fadil Tuan Guru kita dapat menjelaskan lagi lah kod sedikit sebanyak berkaitan dengan latar belakang pengarang kitab kita ini, yang merupakan seorang alim besar kan, seorang alim yang cukup hebat sebenarnya, yang pernah menetap yang asalnya daripada Bahrain dan kemudiannya menetap di Mekah dan pernah menjadi imam di Makkahul Mukarramah, dan merupakan seorang ulama hadis yang juga cukup terkenal, seorang alim dalam bidang falak, dan boleh dikatakan seorang ulama yang mempunyai pelbagai ilmu yang mungkin insya-Allah lepas ni Fadil Tuan Guru kita boleh jelaskan lagi lah. Baik, jadi ini sedikitlah tuan-tuan latar belakang kepada pengarang kitab kita ni. Sepatutnya kita nak bincang pasal latar belakang pengarang ni awal-awal hari tu kan, tapi tak apalah, insya-Allah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat, bolehlah baca dalam latar belakang tu, ada link yang saya sediakan tu, al-ayyam.com, itu ada diceritakan sikit tentang latar belakang pengarang kitab kita ini, iaitu Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani, seorang ulama yang cukup hebat tuan-tuan. Jadi saya tanpa buang masa mempersilakan Fadil Tuan Guru kita Ustaz Hanafiah
untuk memberikan sedikit mukadimah pada perbincangan kita pada pagi ini dan seterusnya buat kesimpulan dah daripada perbincangan dalam 30 lebih pada 30 siri dengan membincangkan 28 manzilah tuan-tuan yang telah pun kita bicarakan. Dengan segala hormat ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'. Terima kasih kepada sahibul fadilah Ustaz Faizal Jani. Tak lupa juga kepada seluruh warga kerja kaki tangan Jabatan Mufti Negeri Perak yang dirahmati Allah. Ustaz, Ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertemuan terakhir dalam membicarakan kitab Manzumat Manazil Qamar karangan Asy-Syaikh Khalifah Ibn Hamad An-Nabahani rahimahullah, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Kitabnya selamat dikarang pada tahun 1340 Hijrah. Dengan kata lain, 15 tahun sebelum beliau menemui yang maha agung lagi maha perkasa Allah Subhanahu wa taala, sempat dua menyempurnakan kalam-kalam nazam, bait-bait syair berhubung tentang manzilah bulan. Maka apa yang telah kita bicarakan, kalau tadi Ustaz Faizal Jani sebut 30 siri pertemuan, dalam 30 siri pertemuan itu dapat juga kita sempurnakan, ya, 28 manzilah bulan. 28 manzilah bulan. Alhamdulillah. Baiklah. Kitab Manzumah Manazil Qamar ini saya diberitahu dan tuan-tuan boleh baca dalam mukaddimah tentang penulis Asy-Syaikh Khalifah Ibn Hamad An-Nabahani 15 tahun sebelum beliau wafat. Maknanya beliau sempat sempurnakan karangan yang mengandungi bait-bait syair khusus membicarakan tentang manzilah bulan. Maka kalau kita lihat hari ini 1443 Hijrah, ya, maka jelas apa yang dikarang telah pun berusia 100 tahun. Apa yang disusun telah pun berusia 100 tahun. Walaupun telah 100 tahun berlalu, masih lagi ada insan yang mengambil manfaat. Saya dan tuan-tuan masih lagi mengambil manfaat sebagai apa yang disebut jariah penulis kitab ini, Asy-Syaikh Ibn Hamad An-Nabahani rahimahullah. Baiklah, seingatan saya, sewaktu saya bagaikan dipaksa rela ketika belajar di bulan Ramadan, 5 kali Ramadan, maknanya selama 5 tahun setiap bulan Ramadan saya akan berada di Madrasah Al-Islahiyah Kampung Pasir Kamunting, Taipei, bersama dengan almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Madrasah Al-Islahiyah. Ada lagi anaknya Ustaz Adnan masih lagi meneruskan usia murni mulia ayahandanya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Tidak ada cita-cita saya untuk belajar ilmu falak. Tinggal lagi apabila dah menadah
kitab 5 kali bulan Ramadan bersama dengan almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, antara kitab-kitab yang diperkenalkan kepada saya untuk dibaca. Ada ketikanya kitab-kitab tu tak habis pun dibaca. Tinggal lagi, itulah peluang almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati untuk murajaah kitab-kitab yang mungkin dipelajari dulu sewaktu belajar di Makkah, dan masanya tiba setiap kali bulan Ramadan ada pula murid yang nak menadah seperti saya, maka saya diperkenalkan kitab ini, Manzumah Manazil Qamar. Dan seingatan saya, Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati menyatakan pengarang kitab ini sebenarnya begitu bersungguh-sungguh untuk mengarang kitab ini, Manzumah Manazil Qamar ini, kerana 2 ayat Al-Quran, ayat 39 surah Yasin dan ayat 5 surah Yunus. Ayat 39 surah Yasin yang sedia kita maklum, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Manazila, ayat 39 surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita kalimah manazila, manzilah bulan, nilai manzilah bulan untuk keperluan umat manusia. Baik, begitu juga pada ayat yang kelima surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala datangkan kalimah manazila, manzilah bulan. Maka saya juga sempat bertanya dengan almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Dia menjelaskan bahawa penulis pengarang kitab ini merupakan guru dia. Dia berkesempatan sebelum dia balik ke Malaysia. Saya tanya, Pak Tuan, orang semua panggil Pak Tuan, Tuan Guru Muhammad Saman Kati ni kita panggil Pak Tuan, kenapa Pak Tuan balik ke Mekah? Dia kata dia disuruh balik oleh rakan baik dia. Siapa rakan baik dia? Rakan baik dia tak lain tak bukan Syekh Yassin Padang. Syekh Yassin Padang tu rakan baik kepada Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Kenapa? Kerana tak sedap dalam tempoh masa 10 tahun lagi tanah Melayu bakal diserang, dia kata. Ya, maka dia pun balik tahun 1932. Saya ingat. Ya, 10 tahun kemudian 1942 tanah Melayu diserang oleh Jepun. Itu ceritanya. Jadi dia beritahu dengan saya dia balik 10 tahun sebelum Jepun menyerang. Itu pun kerana kawan baik dia, Syekh Yassin Padang, memberi nasihat kepada dia. Dan kemudian dia sempat mengajak Syekh Yassin Padang turun ke tanah Melayu. Nanti tuan-tuan baca sejarah ni. Yang saya nak jelaskan di sini, maka dia menjelaskan kepada almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, jelaskan kepada saya, pengarang kitab ini Ibnu Hamad An-Nabahani teruja untuk menjelaskan nilai manzilah bulan, kerana dia menyatakan ada 2 nilai yang berbeza terhadap manzilah bulan. Pada ayat yang ke-39 surah Yasin dan juga pada ayat 5 surah Yunus. Baik, maka seingatan
ingatan kita kerana ayat itu biasa kita baca. Ayat 39 surah Yasin, ayat 5 surah Yunus. Tuan-tuan, ashabul fadilah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka apa pun dia menyatakan, almarhum jelaskan kepada saya bahawa pengarang kitab ini betul-betul mengamati penafsiran oleh dua tokoh ulama tafsir yang sememangnya alim dalam bidang ilmu falak. Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, wafat pada tahun 864 Hijrah. Bersama dengan muridnya Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, wafat pada tahun 911 Hijrah. Kedua-dua tokoh ulama tafsir ini menggembeling tenaga guru dan murid untuk siapkan penafsiran setiap kalimah Al-Quran. Ini dinamakan At-Tafsir Al-Jalalain. Tuan-tuan boleh rujuk Tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh dua tokoh, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Baik. Maka dengan begitu bersemangat memahami penafsiran yang diberikan oleh dua tokoh ulama, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tafsir Al-Jalalain, maka Asy-Syaikh Ibn Hamad An-Nabahani berjumpa dengan gurunya Asy-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Khayyat Al-Misri, tokoh ulama falak tersohor lagi masyhur, dan alhamdulillah dapat siapkan. Dan gurunya Asy-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Khayyat itu berpesan kepadanya, langkah pertama manzilah yang perlu dijelaskan ialah ma'rifatul manazil qamar, mengenali setiap manzilah-manzilah bulan, mengenali ma'rifatu manazil qamar. Jadi kitab ini dikarang untuk kita hanya memahami berkenalan dengan manzilah-manzilah bulan yang 28. Nak berkenal-kenalan. Dan lebih mudah disebut muqaddimah. Baru peringkat muqaddimah. Muqaddimah manzilah-manzilah bulan, kita dapat mengenali lebih dekat tentang setiap manzilah-manzilah bulan yang 28, dan kita dapat memahami bagaimana setiap manzilah yang 28 ini dibina, bagaimana dia dibina, bagaimana dia dibentuk, tasyakul, dan bagaimana dia digambarkan, dirupakan, tasawur. Cukup begitu. Belum lagi manzilah 28 ini untuk memenuhi keperluan hidup manusia di alam daratan, di alam lautan, di alam tumbuhan, di alam haiwan, maupun di alam manusia itu sendiri, maupun di alam as-sufla, alam yang rendah. Inilah dia muka bumi. Jadi apa yang ingin dijelaskan berdasarkan sokongan yang diberikan oleh gurunya Asy-Syaikh Muhammad Khayyat, Asy-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Khayyat Al-Misri, bahawa karang suatu bait-bait, iaitu rangkap-rangkap syair untuk ma'rifatu manazil qamar, mengenali, kenal dulu, kenal biodata 28 manzilah bulan. Setelah kenal, beri sedikit bagaimana manzilah itu dibina, sehingga apabila sesuatu manzilah itu dibina, dia dibina dengan tasyakul, bentuknya, berapa bintang yang membina,
berapa bintang yang terbabit. Dan tasawur setiap bintang yang telah dibentuk itu, dia akan menggambarkan, merupakan suatu rupa sesuai dengan sejarah-sejarah yang diambil daripada masyarakat terdahulu. As-sabiquna minal awwalun. Ambil tahun dulu sebut macam mana. Maka terbenalah, tertulislah, terkaranglah Manzumah Manazil Qamar. Baik. Dan ada satu perkara yang sebenarnya harapan pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani, dalam dia cuba memperkenalkan, memberi maklumat biodata 28 manzilah bulan yang kita dah bahas selama 30 siri itu, dengan rangkap-rangkap syair, bait-bait syairnya. Baik, ada perkara yang perlu, yang menjadi, kita kata, harapan kepada pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad An-Nabahani rahimahullah, iaitu dia bercita-cita hendak menjelaskan dan membuktikan kenyataan seorang tokoh yang menjadi idolanya, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, wafat pada tahun 911 Hijrah. Dia bukan sezaman. Dia 1355. Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti 911 Hijrah. Baik. Apa masalah, apa isu yang di-highlightkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah yang menjadi kontroversi di zamannya, iaitu Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah membedakan dua nilai. Membedakan nilai as-sanah, tahun, dan al-am, tahun. Alif, lam, sin, nun, ta marbutah, as-sanah. Orang Melayu pun sebut as-sanah tu makna tahun. Ya. Dan ada perbezaan dengan al-am, alif, lam, ain, alif, mim, al-am. Orang Melayu juga terjemah dengan makna tahun. Tetapi Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah menjelaskan, oleh kerana kedua-dua itu ada alif lam. Alif lam itu alif lam ma'rifah. As-sanah, alif lam tu alif lam ma'rifah. Ya. Al-am, alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah ini dia kata li ahdi zihni. Kalau kita belajar ilmu nahu dan pecahannya ilmu ma'ani, li ahdi zihni, hati tahu apa maksud sebenarnya as-sanah itu. Tahun, ya, tahun mana? Tahun berdasarkan gerakan ketara matahari. Tahun berdasarkan gerakan ketara matahari, as-sanah. Maka setahun berdasarkan gerakan ketara matahari 365 hari. Al-am, tahun berdasarkan gerakan ketara bulan, iaitu 354 malam, 355 hari. Dia begitu, kerana berdasarkan bulan. Jadi berdasarkan gerakan ketara bulan, setahun berdasarkan gerakan ketara bulan ialah 354 malam, 355 hari. Seperti yang Allah firmankan, sab'a layalin wa samaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sar'an. Baik, 354 malam, 355 hari bulan berdasarkan gerakan ketara bulan setahun. Maka itu hajatnya. Dan alhamdulillah, dalam penulisan bit-bit syair, rangkap-rangkap syair berhubung tentang manzilah bulan, oleh itu dapat diketengahkan kepada kita
bahawa manzilah ini iaitu bintang-bintang yang daripada keluarga buruj. Manzilah adalah bintang-bintang daripada keluarga buruj. Apabila manzilah itu dinisbahkan kepada matahari, maka terbukti 365 hari setahun untuk gerakan ketara matahari. Kerana matahari itu gerakannya mengikut kedudukan bintang-bintang manzilah. Dan setiap manzilah dapat diukur berdasarkan waktu fajar yang telah kita bahaskan. Setiap waktu fajar sebelum matahari menyingsing, maka waktu fajar itu menjadi bukti kedudukan matahari di bintang-bintang manzilah. Maka dapat dibuktikan 365 hari setahun berdasarkan gerakan ketara matahari yang diukur pada bintang-bintang manzilah. Maka dinamakan tahun As-Sanah. Manakala Al-Am adalah berdasarkan gerakan ketara bulan. Gerakan ketara bulan di bintang-bintang manzilah yang memberi nilai Al-Am tahun, iaitu 354 malam per 355 hari. Oleh itu ada perbezaan antara gerakan ketara matahari tahunan As-Sanah 365 hari dan gerakan tahunan bulan Al-Am, gerakan tahunan bagi si bulan Al-Am 354 malam 355 hari. Maka tak kiralah maupun gerakan ketara bulan, gerakan ketara matahari, manzilah menjadi alat pengukur. Bintang-bintang manzilah sebagai alat pengukur. Bintang-bintang manzilah lah yang dapat membuktikan gerakan ketara matahari tahunan 365 hari. Bintang-bintang manzilah lah yang dapat membuktikan gerakan ketara bulan tahunan 354 malam 355 hari. Maka gembiralah pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Al-Imam Khalifah Ibn Muhammad An-Nabhani dalam menjelaskan apa yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, bahawa perbezaan di antara dua nilai, nilai As-Sanah dan nilai Al-Am. Nilai As-Sanah dan nilai Al-Am, tahun berdasarkan matahari, tahun berdasarkan bulan. Yang paling penting, siapa yang penilainya? Siapa yang penentunya? Alat penilai dan penentu adalah bintang-bintang manzilah. Rahsia di sebalik apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ayat 5 surah Yunus. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinin. Lita'lamu adada sinin wal hisab. Dengan kamu mengetahui, mengenali bintang-bintang manzilah, kamu akan dapat mengetahui bilangan tahun. Tahun itu sinin, tahun gerakan ketara matahari. Wal hisab, hisab gerakan ketara bulan. As-sinin wal hisab.
As-sinin merujuk kepada gerakan ketara matahari. Al-hisab merujuk kepada gerakan ketara bulan. Al-hisab itu juga membawa arti al-am. Maka berbezalah dua nilai as-sanah dengan al-am. Jadi itu antara harapan pengarang kitab ini. Kenapa perlu dia karang kitab ini? Adakah dia karang kitab ini untuk ditabalkan doktor falsafah? Dikarang kitab ini untuk mendapat profesor madya ataupun profesor? Tidak. Ada harapan yang telah saya kemukakan. Sekadar itu dulu. Saya kembalikan kepada Ustaz Faizal Jani. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas kesimpulan yang cukup menarik yang dapat kita lihat tentang bagaimana tujuan dan juga harapan daripada pengarang kitab yang kita baca sekadar yang termampu dalam ruang lingkup yang boleh kita lihat di sini. Cuma saya tertarik juga bila kalau boleh flashback baliklah bagaimana bila para ulama mengarang satu buku ataupun satu kitab dalam bentuk nazam seperti mana yang kita baca ini. Nazam itu tentu sekali lah dalam bentuk yang ringkas. Maka nazam ini adalah satu bentuk ringkasan sebenarnya, betul Ustaz? Bentuk ringkasan. Nak menerangkan tentang manzilah itu dalam bentuk yang ringkas. Sebab tu kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam link yang kita sediakan, dan juga telah disyarahkan nazam itu. Itu yang menariknya dalam perbincangan kita dalam kuliah kita selama lebih daripada 30 siri ni. Nazam itu cuba kita syarahkan sebab mungkin kalau kita baca nazam itu semata-mata tanpa disyarahkan, mungkin kita tidak faham tentang istilah-istilah yang telah pun disyarahkan dengan begitu baik oleh Tuan Guru kita. Okey, baik. Tuan, saya sebenarnya nak tanya soalan berkaitan dengan tapi nanti ni macam Ustaz dah sebutkan, tapi tak apalah. Kalau boleh Ustaz, kalau menarik bila kita sebut tentang kitab Manzumah Manazilul Qamar ini, bagaimana pengarang kitab kita ni Syekh Khalifah Ahmad An-Nabhani merekodkan ataupun menggambarkan bentuk kedudukan manzilah seperti mana kita sebutkan tasyakkur dan juga tasawur, bagaimana bentuk manzilah itu. Selain daripada apa yang telah pun kita sebutkan tadi atau pada sebutkan tadi, merujuk kepada surah Yasin ayat ke-39, surah Yunus ayat 35, dari sudut motivasinya ataupun mengapakah sebenarnya lagi kalau kita boleh dalam lagi Ustaz, kitab ini dihasilkan dan tujuan kepada kita pada hari ini yang seperti mana disebutkan dah 103 tahun lebih kitab ini tuan-tuan berada dan masih lagi kita boleh manfaatkan supaya kita dapat mengambil manfaat daripada kitab ini sebaik mungkin Ustaz. Kalau kita nak lihat apakah sebenarnya motivasi ataupun perkara yang nak disampaikan oleh pengarang kitab ini kepada kita sebagai orang yang terkemudian bila kita membaca kitab ini. Alhamdulillah, terima kasih atas persoalan yang dikemukakan. Ya, apabila kita dah faham tentang, dah mengenal ma'rifah, dah mengenal apa, kita kenal bintang-bintang manzilah. Maka dah kenal, dah cinta, maka kita manfaatkan, kita gunakan manzilah. Maka dalam hal ini, pengarang kitab ini sebenarnya selain daripada harapan, dia juga ada cita-cita tinggi. Cita-cita tinggi, iaitu jam. Bukan jam Rolex. Sekarang ni kita kata jam paling mahal, jam Rolex. Dah berapa ratus tahun, tidak ada satu syarikat yang dapat mengalahkan Rolex. Ya, Citizen, apa lagi? Quartz, apa lagi? Gilaras, apa lagi? Yang hebat-hebat pembuat jam.
Ya, apa lagi kita kata sekarang ni, masih lagi tak dapat mengalahkan kehebatan jam Rolex. James Bond pun lakonan ditunjukkan jam Rolex. Yelah, jam itu jam lah mahal kerana equipmentsnya. Maknanya apa jenis bahan yang membuat jam tangan tu. Pengarang kitab ini Syekh Ibn Muhammad An-Nabahani rahimahullah, dia mahukan bahawa setelah kita memahami manzilah, kita akan jadikan manzilah itu sebagai jam. Ya, jam. Pentingnya jam. Jam tangan, jam dinding. Saya pun tak ada jam. Mana ada jam? Orang rumah kata, kenapa tak nak pakai jam? Jam selalu hilang. Tapi saya kata sebenarnya jam tu dah ada dekat handphone. Jam tu dah ada dekat handphone. Jadi jam dah ada dekat handphone, tak payahlah nak pakai jam tangan, jimat kos. Jam tu dah ada dekat handphone. Maka pengarang kitab ini, Ibn Muhammad An-Nabahani, dia bercita-cita agar wujudnya jam manzilah. Yang kita semua ada sekarang adalah jam matahari. Yang ada pada kita jam matahari. Jam tangan tu adalah jam purata matahari. Jam gerakan purata matahari tu jam tangan. Tapi orang yang pandai eksploitasi, dia kemaskinikan bahan-bahan untuk jam tersebut. Itu yang mahalnya jam Rolex itu. Tetapi yang kita penting manfaat daripada manzilah ini, boleh tak kita jadikan manzilah itu sebagai jam? Jam penyukat waktu. Penyukat waktu. Kita pakai jam kerana hebatnya jam tangan. Dia dapat menunjukkan kita setiap detik. Siap gerakan 1 detik, 2 detik, nilai saat. Nilai saat, nilai minit, nilai jam. Kemudian nilai tarikh hari. Kerana dengan itulah nanti Ustaz Faizal Jani nak claim mileage, claim overtime, lepas tu allowance menanggung kerja, allowance apa lagi tu, apa namanya betul, bukan mengampu, allowance memangku. Tu semua mesti ada nilai masa dan nilai tempat. Nilai masa. Berapa lama Ustaz Faizal Jani menanggung kerja, berapa lama Ustaz Faizal Jani memangku jawatan. Ada tarikh dari jam berapa, dan jam itu dinilaikan pukul berapa. Pukul berapa tu ada nilai minitnya. Kalau boleh nilai saatnya, sebagai bukti yang tak ada siapa boleh mempertikaikan. Jadi mungkin kita tanya apa benda pula lah ni, mening-mening kepala. Dah ada jam matahari, jam tangan tu jam purata matahari. Yang dipuratakan, bukan diketara. Selain daripada tu, kerana kita sekarang ni hanya bergantung dengan satu jam, iaitu jam purata matahari. Kita hanya bergantung dengan jam purata bulan dan jam ketara bulan. Oleh kerana hari itu anak bulan nampak dekat Labuan, dah kena raya. Apa kan raya? Masyarakat begitu marah. Marah sangat masyarakat. Ialah kerana terburu-buru, apa pun, kerana selama ini kita begitu mengambil berat tentang jam berasaskan matahari. Tetapi kita kurang pengetahuan tentang jam berasaskan bulan. Begitu juga jam berasaskan manzilah, bintang-bintang manzilah. Mana ada? Melainkan kita buat takwim. Macam saya buat takwim ceritakan hari ni manzilah apa yang boleh kita lihat ketika fajar, manzilah apa, matahari, bulan berada di manzilah mana. Jadi perkara itu menjadi asing kepada kita. Jadi manusia hanya bergantung dengan satu sumber. Manusia hanya bergantung dengan satu sumber, iaitu jam matahari. Sepatutnya manusia gunakan sebanyak mungkin sumber. Tak bergantung kepada satu alat saja. Jam ni alat waktu. Tapi dalam alat penetapan waktu tu hanya
berdasarkan rujukan matahari, rujukan bulan, rujukan bintang manzilah. Mungkin kita kata tak perlulah kerana kenaikan gaji, lantikan jawatan tetap, semuanya berdasarkan hari matahari, bukan berdasarkan hari bulan. Apatah lagi hari manzilah, apa barang nak cerita manzilah. Pun begitu, dalam masyarakat Arab yang tinggal di semenanjung tanah Arab, sama ada yang tinggal daripada Magharibi hinggalah Mesir, Sungai Nil, hinggalah Jaziratul Arab, hinggalah Baitul Maqdis, ialah Syria, Jordan, hinggalah ke Sungai Furat, Iraq. Kini mereka mula nak membina cara manual, iaitu jam manzilah. Untuk apa? Untuk mereka memahami tentang peluang-peluang yang ada di alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadat sinina wal hisab. Wal hisab itu hitungan, penjadualan. Jadi hitungan, penjadualan. Dengan kata lain, kalender lah. Selama ni kita, alhamdulillah, kita dah ada 2 kalender. Kalender matahari, Januari, Februari. Kalender bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kita tidak ada kalender manzilah. Kita tidak ada lagi kalender buruj. Kalender manzilah, kalender buruj. Yang sebenarnya apabila kita dah mula berada dalam situasi hari ini yang disebut global warming, pemanasan global, menyebabkan kemarau dan menyebabkan apa yang disebut bahawa panas melampau, dan India buat keputusan bahawa kerana panas melampau, baru musim bunga, belum musim panas, tapi India dah berdepan dengan cuaca yang begitu panas. Dan ditunjukkan, saya tengok berita jam 11, berita dunia jam 11. Petani-petani India tunjuk bahawa kerana panas melampau, padi-padi mereka, sama ada padi ringan tak jadi, padi berat tak jadi, padi 40 hari tak jadi. Tunjukkan lagi gandum, gandum tak jadi, gandum yang 40 hari begitu, oats tak jadi, barley tak jadi. Jadi India buat keputusan tak boleh ekspor, walaupun dia pengeluar nombor 2 pembekal padi pertama dunia, pembekal gandum kedua dunia. Dan kini Arab menjadi masalah. Dan sebab itu tengok sekarang ni masyarakat Arab dah mula nak kembali balik, back to the basic, ala aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Nak balik untuk kita kembali balik, kerana kita tak boleh lupakan takwim jam manzilah, kerana dia penting untuk soal pertanian, penternakan maupun aktiviti kehidupan manusia yang melibatkan industri pembuatan. Wallahu a'lam bisawab. Saya serahkan balik kepada Ustaz Faizal Jani. Okey Ustaz, terima kasih atas penjelasan tadi. Maknanya setelah kita tahu, kita kenal daripada manzilah tersebut, maka sampailah masa kita perlu ambil manfaat daripada pengenalan kita berkaitan dengan manzilah itu. Dan itulah yang Allah Ta'ala sebutkan pada setiap sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan itu, ma khalaqta hadza batila, bahawa Allah Ta'ala tidak menjadikan sesuatu itu secara sia-sia. Okey. Masih lagi kita Ustaz, tunggu kalau ada sahabat-sahabat kita nak bertanyakan soalan, insyaAllah saya akan cuba ajukan kepada Afdal Tuan Guru kita. Cuma Ustaz, saya rasa ada beberapa soalan yang kita tak dapat nak raikan sebelum-sebelum ni. Mungkin kalau Fadil Ustaz boleh jelaskan tentang adakah bentuk manzilah ini sebenarnya dia berubah daripada bentuk yang dulu
kepada bentuk yang sekarang ini. Maknanya kalau katalog bentuk, contohnya dalam kita membicarakan tentang satu-satu manzilah tersebut, bentuknya itu adakah dia berubah berbanding dengan apa yang boleh kita lihat pada hari ini, Ustaz? Ataupun bentuknya itu sama saja seperti mana yang kalau kita rujuk dalam beberapa penulisan seperti Ustaz sebutkan juga sebelum ini, bagaimana bentuk-bentuk itu dikenal pasti oleh Nabi Idris alaihissalam, dan bentuk itulah yang kita lihat sampailah sekarang ni. Mungkin boleh jelaskan, Ustaz? Terima kasih atas persoalan yang diberikan. Maka yang mudahnya, bentuk-bentuk tasyakul dan rupa-rupanya tasawur, dia berdasarkan pengaruh setempat. Ada persamaan, ada perbezaan. Seperti kita kata masyarakat Arab. Masyarakat Arab sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam. Jadi mereka menjenamakan buruj, namanya Hamal. Di buruj Hamal itu iaitu rupa bentuk kambing gurun. Maka di buruj Hamal itu kambing gurun, kekuatan kambing gurun ini pada dua tanduknya, kehebatan. Kambing gurun pada tanduk. Tanduk dia patah, habis dia. Hilang maruah dia. Kehebatan maruah dia pada dua tanduk. Dua tanduk itu maka disebut dalam bahasa Arab asyaratani ataupun asyaratain. Itulah kita kata manzilah yang pertama. Asyaratani ataupun asyaratain, merujuk kepada dua tanduk kambing gurun dalam buruj Hamal. Dalam bahasa Inggeris disebut areas. Maka di sini ada persamaan antara masyarakat Arab di zaman baginda Ismail alaihissalam, hinggalah masyarakat Romawi. Masyarakat Romawi kita kata ambillah di zaman baginda Isa alaihissalam. Jadi ada persamaan dalam rupa bentuk. Ada persamaan dalam rupa bentuk. Dan ada persamaan dalam penggunaan istilah. Pun begitu ada yang berbeza. Dan tak kisahlah, berbeza dari segi rupa bentuk. Yang nak jelaskan di sini tak kisahlah sama ada berlaku perbezaan tasyakul bentuk dan tasawur rupa. Tapi itulah bintang ni juga. Bintang tu tetap bintang itu. Berjaraknya pun jarak yang sama. Tinggal lagi bintang itu mungkin berganjak sedikit. Berlaku anjakan. Bila bintang tu berganjak, jadi sebenarnya bukan bintang tu yang berganjak. Bumi yang kita diami ini yang berganjak. Menjadi alamat. Wa alamat. Wa bin najmi hum yahtadun. Ya. Ada persamaan, ada perbezaan. Dalam masa yang sama, perbezaan rupa bentuk istilah itu fakta setempat. Mempengaruhi fakta setempat. Ya, contoh kita cerita tentang maknanya manzilah terakhir. Batinul Hudz juga disebut Batnul Hudz. Ya. Batnul Hudz. Kita kata perut ikan. Perut ikan sebenarnya dalam masyarakat Arab sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam, mereka tidak menamakan manzilah yang terakhir itu Batnul Hud. Mereka menamakan dengan nama Ar-Rishad.
Ar-Risyak itu adalah ikatan. Ikatan, pengikat di pinggang. Ikatan pengikat di pinggang. Boleh merujuk kepada hizam, tali pinggang. Boleh merujuk kepada ikatan kuat kepada seorang wanita. Wanita yang dirantai dua kaki. Ar-Risyak. Ar-Risyak. Tetapi sebahagian daripada masyarakat Arab, mereka nampaknya ikut kepada majoriti masyarakat dunia Romawi. Mereka sudah tidak lagi menamakan Ar-Risyak. Mereka menamakan Batnul Hut, perut ikan, mulut ikan, kerana merujuk kepada pieces, buruj ikan, dua ikan yang diikat dengan benang. Tak ada pun cerita dekat situ, cerita wanita puteri yang dirantai dua kaki. Jadi ada perbezaan rupa bentuk. Masyarakat Arab zaman berzaman menamakan manzilah Ar-Risyak. Masyarakat Romawi namakan di situ manzilah Batnul Hut. Manzilah dalam bahasa Arab ni disebut mansion. Mansion ni Batnul Hut. Jadi perbezaan dari segi istilah berdasarkan sejarah sempat. Bintang-bintang yang sama. Bintang yang sama. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tetapkan nilai bintang tu. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan alamat sebagaimana bintang itu menjadi pedoman kepada mereka itu, umat manusia yang menjalani hidup di muka bumi. Wallahu a'lam bisawab. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Faizal. Okey, Ustaz. Kita ada satu soalan daripada sahabat kita, Ustaz Fazli daripada Sabah. Mau bertanya, jika jam bulan itu dibina, maksudnya mungkin merujuk kepada jam manzilah tadi kot, adakah ia bertepatan dengan ru'yah bulan dan adakah jam hari bulan pernah dihasilkan? Jadi mungkin dari sudut ketepatan jam manzilah itu berkaitan dengan ru'yah bulan itu, dan adakah jam manzilah itu pernah dihasilkan dalam sejarah tamadun Islam ataupun kalau merujuk juga pada tamadun-tamadun lain. Sila. Terima kasih atas persoalan yang begitu baik. Maka jawapan yang saya berikan dah ada dah sejak daripada zaman Asy-Syaikh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni. Tahun 400 Hijrah. Dah ada dah yang dinamakan Al-Asturlah. Al-Asturlah. Ada kat rumah saya. Al-Asturlah. Jadi di Al-Asturlah itu adanya jam untuk bulan dan manzilah. Tapi sekarang tak diperlukan. Jadi mungkin tuan-tuan tanyalah, Ustaz Fazli tanya, habis sekarang ni Ustaz ada astrolab tu, Ustaz buat apa? Ni buat apa? Buat tunjuk kat rumah orang datang, aku ada. Bukanlah. Al-Astrolab itu biasanya saya akan gunakan untuk saya membuat perhitungan waktu ijtima'. Waktu ijtima' boleh guna. Boleh kita kira melalui Al-Astrolab. Ijtima', fahamkan waktu ijtima'? Matahari, bulan segarisan. Dia segarisan. Jadi kita kata kita boleh tahu waktu wiladatul hilal. Waktu kelahiran. Bila tarikhnya kelahiran anak bulan, gunakan Al-Astrolab. Gunakan Al-Astrolab, dari situ nanti kita dapat mengikuti gerakan ketara bulan. Yang susahnya, daripada gerakan ketara bulan, kita nak tukar kepada tarikh matahari.
Kerana kalau orang tanya bilakah anak bulan lahir, kita kena jawab berdasarkan tarikh matahari. Anak bulan lahir ialah pada 1 Mei 2022 jam 2 pagi. Kena macam itu. Oh, maknanya anak bulan dah lahir dah tu. Kalau gitu 2 Mei raya lah. Kita kena jawab macam itu. Kita tak boleh kata bila anak bulan lahir, setelah bulan itu menyempurnakan gerakan ketaranya selama 29 hari perpuluhan sekian. Sudahlah kau gila lah. Kita bila orang tanya bila anak bulan lahir, dah lahir ke belum? Kita akan menjawab anak bulan lahir itu berdasarkan tarikh Masihi. Tarikh Januari, Februari, Mac. Nak tukar tu susah. Itu je. Kecuali dah belajar lah. Dah belajar. Senang Astrolab ni, dari itu kita pusing. Gerakan ketara bulan tu. Dah nampak dah. Ni bulannya dekat sini. Dekat sini dia beristimak. Kat sini dia lahir. Tapi nak sesuaikan dengan tarikh. Tarikh yang orang faham ialah tarikh matahari. Tu persoalannya. Ustaz Fadli pun tanya. Kalau begitu, kita dah boleh tahulah anak bulan apa. Boleh tahulah. Kalau kita dah dibiasakan, kita telah didedahkan dengan takwim bulan, kita boleh tahu. Tinggal lagi nampak ke tak nampak berdasarkan faktor setempat. Berawan, tak nampak. Tak berawan, insya-Allah nampak. Dia ada kriteria. Kriteria ni bahasa orang putih. Kriteria itu makna asas pertimbangan tu dalam bahasa kita lah. Jadi masyarakat kita mungkin tak pertikaikan dan masyarakat kita tidak akan marah dan masyarakat kita tidak akan gelabah sekiranya masyarakat kita faham tentang takwim bulan. Dia tak faham tentang takwim bulan. Nak dipahamkan takwim bulan pun kena disesuaikan dengan takwim matahari, kalender matahari, Januari yang saya sebutkan tadi. Kalau dia faham takwim bulan, dia tak marah. Begitulah. Nampak ni. Yang boleh kita jelaskan di sini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Ustaz. Mungkin soalan terakhir lah kot. Ini pun soalan daripada saya juga Ustaz. Bila kita dah bincangkan tentang kitab Manzumah yang merupakan salah satu kitab turas dalam ilmu falak lah Ustaz. Jadi secara umumnya kalau kita dapat buat satu kesimpulan juga, apa kepentingannya Ustaz untuk kita meneruskan membaca, menelaah, mengkaji khususnya kitab-kitab turas ini yang mungkin banyak lagi kitab-kitab yang belum lagi kita dapat kaji, kita keluarkan lagi rahsia-rahsianya itu untuk kita manfaatkan dalam hidup kita pada tahun 2022 ni yang bersamaan dengan 1443 Hijrah ni Ustaz. Kepentingan kita mengkaji, menelaah, jangan kita tinggalkan kitab-kitab turas ini Ustaz. Baik. Terima kasih. Setelah kita tamat ni Manzumah Manzil Qamar, maka barulah kita melangkah pergi nak faham kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat karangan Al-Syaikh Muhammad Zakaria Al-Qazwini. Muhammad Zakaria Al-Qazwini, Ajaibul Makhluqat. Ia telah wafat tahun 652 Hijrah. Bayangkan, maknanya kitab yang dah berusia 800 tahun. Ajaibul Makhluqat. Kerana kitab Ajaibul Makhluqat itu dia bahas penggunaan manzilah untuk masyarakat Arab. Masyarakat Arab yang menepati 4 sungai. Sungai yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad, yang mana Rasulullah nampak ketika Rasulullah di Isra' Mi'rajkan sungai Sayhun, Jayhun, sungai Nil, sungai Furat. Maka 4 sungai
keajaiban ini, merangkumi negara-negara Arab yang hebat, maka di situ dia akan cerita bagaimana manzilah bulan berperanan untuk kita memahami jadual agihan rezeki yang Allah berikan melalui 4 batang sungai. Salah satu daripadanya sungai Saihun yang sekarang ini sedang pergolakan antara Ukraina dengan Rusia. Yalah, kalau cerita, kalau orang dengar, kalau kita kata Ukraina ni, tu bahasa Arabnya, bahasa standardnya Ukraine. Ukraine tu tanah dia tanah gambut tau, tanah gambut. Dia mengalir ke sungai Saihun, yang mengalir muaranya tu Laut Hitam. Jadi memang, ya Allah, tanah Ukraine, Ukraina ni tanahnya subur, tanah gambut. Sebab itu bangsa Yahudi, Ustaz Fazal Jani, dia duduk dekat Ukraine. Tapi apabila dah Rusia serang ni, begitu ramai, jutaan orang Yahudi tinggalkan Ukraine dan terpaksalah diambil oleh Israel. Putin minta maaf. Putin minta maaf dengan Israel kerana Putin mengaku dia bersalah. Putin mengaku lepas ini Putin akan hancur kerana senjata makan tuan. Putin telah menghalau orang Yahudi. Sejarah berulang. Seperti Hitler halau orang Yahudi, Hitler hapus. Putin sedar dia telah menghalau orang Yahudi keluar daripada Ukraina, Ukraine, dan mereka lari terpaksa ke Israel. Maka minta maaf dengan Israel. Israel tak nak maafkan sebenarnya. Panjang cerita. Ini cerita lain. Yang ceritakan kat sini, suburnya tanah Ukraine. Tanah Ukraine, tanah yang subur. Kalau tanah subur, di bawah tu banyak galian. Ukraine. Negara kelima terbesar keluar gandum dunia. Rusia akan kaya kalau dapat Ukraine. Permukaannya subur. Bawahnya banyak galian. Ukraine, Ukraina. Aliran sungai Saihun. Jadi nak cerita, kalau kita dah faham manzilah ni, barulah kita boleh faham pula apa yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwini tentang peluang-peluang habuan rezeki yang ada di 4 batang sungai yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dengan memahami manzilah. Manzilahnya bukan apa, bintang ni untuk sediakan jadual. Jadual apa? Jadual gaji ya. Jadual gaji, bila kenaikan gaji Ustaz Fazal Jani, bila kenaikan pangkat. Jadual apa? Jadual kesuburan tanah. Sekarang ni, kawan-kawan saya yang dah kaya, sekarang dah tak kaya, dia kata sekarang ni selama ni dia dapat baja daripada Ukraine. Baja urea, baja NPK, natrium, fosfor, kalium, 16 tu made in Ukraine. Sekarang tak sampai dah. Oleh kerana baja tu dah tak sampai kat Malaysia, habis kelapa sawit Malaysia. Habis tanaman kat Malaysia. Kerana tanaman di Malaysia terlalu bergantung dengan baja. Baja tu kenapa sangat? Baja tu adalah tanah daripada Ukraine. Tanah Ukraine tu subur. Kenapa tanah Ukraine subur? Kerana Ukraine tu dia ada sungai yang Rasulullah sebut. Habis Sungai Perak. Sungai Perak dah tak ada peraknya, yang ada lumpurnya aja. Wallahu'alam bisawab. Okey, baik Ustaz. Kita ada boleh satu lagi soalan Ustaz. Soalan terakhir lah. Yang diutarakan oleh saudara Ibn Arman. Menurut istilah ijtima', ini mungkin disebut ijtima'. Dari segi bahasa ialah segaris, yakni bulan dan matahari dan ufuk timur. Maka mengapa pengukuran usia anak bulan diberatkan? Mungkin saudara Ibn Arman ni nak bertanya tentang usia anak bulan itu. Faktor apa yang mempengaruhi usia anak bulan itu, dan mungkin pengaruh usia anak bulan itu kepada kenampakannya kot. Mungkin itu soalan yang nak disampaikan Ustaz.
Wah, terima kasih. Bagus. Jadi, apa yang kita nak jelaskan dekat sini ialah betul ditanya ni. Yang tanya ni orang pandai rupanya ya. Jadi, sebab itu ada beberapa mereka peminat-peminat falak di Johor, di Bersing, di Kota Tinggi, WhatsApp dengan saya. Ustaz Hanafiah, kenapa tak bagi pengumuman tentang gerhana bulan? Ustaz Hanafiah mentang-mentang dah jadi imam. Memang aku cakap senarai tugas imam ni baca doa kunut aja. Dia dah ada pegawai dia S44, dia bayar gaji. Dia tahu mufti dia lah yang buat. Aku ni imam baca doa kunut. Yelah, kenapa Ustaz Hanafiah tak beritahu? Apa beritahu apa? Gerhana bulan kan berlaku. Tak, gerhana bulan tu tak berlaku di Malaysia, berlaku di kawasan Kutub Utara sana, di negara Eropah sana. Biar betul Ustaz Hanafiah. Tu dia. Seperti juga gerhana matahari. Gerhana matahari tu tak berlaku tempat kita, berlaku tempat lain. Tapi dia kata, kenapa macam itu? Itulah dia. Apabila kita dah mula pandai mengira ijtimak, kita nak sesuaikan ijtimak tu. Nak sesuaikan. Ukuran waktunya tu, ukuran waktu tarikh matahari. Tarikh Masihi tempat kita. Tempat Masihi tempat kita. Bila dalam masa yang sama, semua nak merujuk London. Greenwich. Kenapa tak merujuk tempat kita? Sama juga. Tinggal lagi, ialah apabila daripada kedudukan global, segarisan bulan, matahari dan bumi, kita nak bawakan kepada penempatan kita. Sesuaikan dengan penempatan kita. Itu yang kena kita kata transfer dia punya tarikh dia tu dan penempatan kita. Baru kita tahu kenapa gerhana bulan tak berlaku tempat kita, berlaku tempat orang. Kenapa gerhana matahari nampak tempat kita, tak nampak tempat orang. Wal, matahari itulah matahari yang sama. Itu perbahasan yang perlu didetailkan. Tapi alhamdulillah yang bertanya ni pun dah pandai. Apabila nak dibawa, kena sesuai untuk penempatan kita. Datanglah istilah matlak. Matlak tu merujuk kepada penempatan kita. Matlak merujuk kepada tempat terbit dan tempat terbenam. Terbit dan terbenam matahari di penempatan kita. Sesuaikan dengan terbit dan terbenamnya matahari. Waktu terbit dan waktu terbenamnya matahari. Waktu terbit dan waktu terbenamnya bulan. Itu dah transfer di tempat kita ni. Sesuaikan dengan tempat kita ni. Tu kena belajar lagi. Banyak perkara yang nak diperlihatkan. Seperti kalau gunakan astrolab tu. Macam saya guna astrolab tu. Mula-mula tengok di situ. Nanti nak sesuaikan dengan kedudukan tempat kita. Garis lintang, garis bujurnya. Ardul balad, tulul balad ni tempat kita. Kena tak? Oh, tak kena tempat kita rupanya. Kerana apa? Dah bergalih. Nak segarisan tu itulah waktunya. Tapi selepas segarisan tu kita nak melihat di mana pula kedudukan negara kita. Mana dulu, mana kemudian. Kadang-kadang kita rasa kita dahulu. Tak, rupanya kita yang terkemudian. Orang lain tak terdahulu. Apabila sudah turun di muka bumi, dah lain pula situasinya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Okey. Alhamdulillah kita dah sampai pada penghujung program kita pada pagi berbagi ini. Saya nak lalukan jugalah pada sahabat-sahabat kita yang bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah Ustaz Fazli ni daripada Sabah. Terima kasih banyak dan dia pun ucap selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Terutama kepada tuan guru kita lah. Dia berikan kesihatan dan juga insyaAllah kemudahan untuk bersama-sama kita pula nanti insyaAllah. Dan sahabat kita juga daripada Melaka ni, Ibnu Dimyati ni. Juga sama-sama dengan kita tadi pada Dr. Osman Zenon, dia bagi salam je. Ustaz Azizi pun ada. Fadil
Tuan Ibnu Arman. Dan ini daripada Sabah Ustaz. Hilmi Kushairi, ucapkan terima kasih kepada jabatan dan juga penganjur, dan insyaAllah moga-moga insyaAllah nanti program-program sebegini insyaAllah kita akan lanjutkan baik. Jadi saya rasa Alhamdulillah selama lebih 30 siri program kita ni telah dijalankan. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah kepada Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Nafiah ya Ustaz, atas masa yang diberikan kepada kita. Ni yang Abang Man pun dah ada. Cik Baru Zaman kita pun baru ada. Kena sebut jugalah. Alhamdulillah kerana telah memberikan masa yang begitu berharga sebenarnya untuk kita menelaah kitab Manzumah Manazilul Qamar ini, dan Alhamdulillah selesai kita membicarakan 28 manzilah yang mana tuan-tuan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh untuk merujuk kepada rakaman daripada kuliah kita ini sejak daripada mula sampailah yang terakhir ini dalam channel YouTube Jabatan Mufti Negeri Perak, dan juga rakamannya juga ada di Facebook ini. Dan insya-Allah tuan-tuan berdoakanlah moga-moga kami di peringkat Jabatan Mufti cuba untuk menerbitkan terjemahan ni Ustaz. Kami akan cuba untuk terbitkan terjemahan nazam dan juga syarah ini dalam mungkin kalau tak sempat pada tahun ni kita akan terbitkan mungkin pada hujung tahun ataupun tahun depan lah, untuk kita mengekalkan seperti mana insyaAllah, amin, untuk kita mengekalkan kitab yang begitu berharga ini untuk dilihat, untuk dibaca pula oleh generasi-generasi yang akan datang insyaAllah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz atas masa yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di pihak kami Jabatan Mufti Negeri Perak mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Fadil Ustaz dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang bersama-sama dengan kita dalam program Kitab Manzumah Manazilul Qamar ini. InsyaAllah perancangan kita pada masa akan datang akan ada lagi program akan kami aturkan balik insyaAllah Ustaz, dan mari kita bincanglah untuk kita meneruskan program online ini, kerana ini adalah satu medium yang Alhamdulillah boleh kita gunakan secara santai dalam bentuk online ini, selain daripada bentuk bersemuka yang juga kadang-kadang perlu juga dalam program-program kalau kita melibatkan pengukuran rubuk mujayyad dan sebagainya, kena bersemuka lah. Tapi dalam membaca kitab-kitab ini, moga-moga insyaAllah boleh kita adakan program atas talian ni, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian pun yang mengikuti program kita ni dapat mengikuti program ini walaupun tak sempat mengikuti secara live, mungkin boleh ikuti secara rakaman nanti insyaAllah. Jadi saya rasa setakat ini sajalah dulu apa yang boleh kita bicarakan. Ustaz, boleh akhirnya kita nak minta berkat doa daripada Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. InsyaAllah, amin. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabb Musa wa Harun, wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas doa yang dibacakan tadi. Terima kasih kepada semua, dan insyaAllah tuan-tuan moga-moga kita bertemu lagi dalam siri-siri yang akan datang yang akan diumumkan oleh pihak Jabatan Mufti pada masa-masa akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.